والدياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنب فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين إلهنا فأكرمنا بالفهم والحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن إلهنا فأكرمنا بحسن الصوت حتى من سمع قراءتنا يزداد رقة وإن كان قاسي القلب إلهنا فأكرمنا برزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan iradah daripadanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kelapangan kepada kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan menunaikan salat berjamaah di dalamnya, dengan mengadakan majlis ilmu dan juga menempatkan diri kita untuk berada di dalam majlis-majlis yang sebegini untuk kita mendengar sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendengar sebahagian daripada sabdaan baginda Rasulnya, untuk kita mendengar sebahagian daripada tausiah wasiat daripada salafun salih. Mudah-mudahan ianya dapat memberikan kepada kita bimbingan, dapat memberikan kepada kita pedoman untuk kita berjalan di atas landasan syariah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini dengan pandangan rahmat, dengan pandangan redha daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan dilimpahkan kepada kita pengampunan yang besar serta luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa melindungi kita, senantiasa mendengar rintihan munajat kita, senantiasa memberikan bantuan pada setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik tempat sandaran, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah sebaik-baik yang memberikan pertolongan dan yang memberikan perlindungan. Alhamdulillah, kita juga panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesyukuran melangkah kaki kita masuk ke tahun baru 2014 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyuburkan setiap jiwa-jiwa masyarakat Islam kita untuk senantiasa patuh kepada ajaran Allah, senantiasa patuh kepada perintah Allah, senantiasa patuh kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak langkah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya mampu memberikan ketenteraman, ketenangan kepada kita insya-Allah. Alhamdulillah juga kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk menjadi penggemar majlis ilmu, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan kita menuju ke syurganya, sebagaimana hadis yang masyhur yang sering dibicarakan, wasabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang mempermudahkan baginya jalan untuk menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Kata para ulama hadis, di sinilah hadis inilah yang menjadi sebahagian daripada kayu ukur
perjalanan kehidupan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dipermudahkan, jika kita tidak ada banyak kekangan dan halangan untuk setiap kali kita melangkah, untuk setiap kali kita berada di dalam majlis ilmu, maka insya-Allah kata sebahagian para ulama hadis, berdasarkan hadis ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanan kita menuju ke syurganya. Namun apabila kita menghadapi banyak kekangan, kita menghadapi banyak alasan, kita menghadapi banyak kekangan dan juga ujian untuk setiap kali kita ingin berada di dalam majlis ilmu, maka ketahuilah juga bahawa kita juga mungkin akan melalui perjalanan yang sukar di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjejakkan kaki kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta memberikan pengampunan kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai kepada muka surat yang ke-35. Betul. Kisah Umar. Kita selesai membicarakan beberapa kisah tentang orang-orang yang mengasingkan diri di atas muka bumi Allah, dan sekarang kita berada di bawah perbincangan ataupun menjadi seperti seorang pengembara. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya wa innama mithli wa mithlad dunya karakibi nalin fi dhilli syajaratin summa sara wa tarakaha. Tiada bagiku dan bagi dunia, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia adalah seperti orang yang naik ke atas kenderaan yang berkata di bawah bayangan pohon, lalu ia pergi meninggalkannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kita sebutkan juga kisah tentang rumah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan-makanan yang kebiasaannya ada di dapur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita telah menceritakan, telah membahaskan tentang saat sakaratul mautnya Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang menangis cuma hanya sekadar meninggalkan tempat tidur, gelas, pinggan dan tongkat yang biasa digunakan. Begitulah keadaan ketakutan para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bimbang akan harta benda yang ada dalam tanggungan yang ataupun yang dihimpunkan oleh mereka, mampu untuk menyekat, mampu untuk menghalangi mereka berjalan dengan pantas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya insya-Allah kita akan melanjutkan perbincangan kita melalui kitab Siyatul Qulub, pelembut bagi hati ini. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengutuskan Salman Al-Farisi untuk pergi ke Iraq. Salman adalah orang yang sudah menerima kalimah la ilaha illallah, dan ia adalah orang yang mengingkari taghut, syaitan dan apa sahaja yang disembah selain daripada Allah. Salman juga adalah orang yang meninggalkan api dan para penyembah api. Ia juga telah meninggalkan ayahnya, meninggalkan ahli keluarganya, datuk neneknya, isteri dan isteri serta anak-anaknya demi untuk mencari kalimah la ilaha illallah. Ia mendatangi tempat sunyi, tempat kosong dan rawak sehingga akhirnya ia sampai di Madinah. Dalam perjuangannya itu ia mendapat balasan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman minna alul bait, Salman minna alul bait. Salman adalah ahli keluargaku, Salman adalah ahli keluargaku. Berkat perjuangan, berkat pengembaraan yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi, meninggalkan bumi Parsi, meninggalkan keluarga, meninggalkan jawatan harta benda, serta meninggalkan isteri dan anak-anaknya yang tidak mahu mengikutinya untuk mencari Nabi akhir zaman, untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkannya untuk mencapai kemenangan kalimah la ilaha illallah. Akhirnya mendapat satu bentuk kebahagiaan yang besar bila Salman diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian asbabul wurud hadis ini menceritakan sebab keluarnya hadis ini, sebahagian para ulama menyebutkan kerana seringnya Salman Al-Farisi berulang-alik keluar dan masuknya beliau ke dalam rumah dan kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalunya Salman ulang alik dan masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dianggap Salman itu seperti ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
para sahabat mula membicarakan siapakah Salman di sisi Nabi. Adakah dia ahli keluarga Nabi? Siapakah dia? Sepupu Nabi kah? Dua pupu Nabi kah? Sebagainya kah? Maka bila pembicaraan itu, kata sebagian ulama hadis, didengari pada telinga baginda Nabi SAW, para sahabat berbicara tentang keluar masuknya Salman daripada rumah kediaman Nabi SAW, maka keluarlah hadis ini. Maka Nabi mengatakan, Salman minna ahlul bait, Salman minna ahlul bait. Salman adalah ahli keluargaku, Salman adalah ahli keluargaku. Dan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dalam kisah yang disebutkan oleh Dr. Aid di sini. Ketika orang-orang Arab duduk bersama-sama dalam sebuah khalaqah ilmu, mereka menyebutkan nasab mereka, nasab keturunan datuk nenek mereka. Mereka menyebutkan teman-teman sejawat mereka. Bila Salman berada di situ, mereka menanyakan kepada Salman, siapakah ayahmu? Siapakah ahli keluargamu? Maka Salman menjawab dengan penuh kegembiraan, abil islamu la abali siwahu izaftakharu bi khaisin aw tamimin. Ayahku adalah Islam, tidak ada ayah bagiku kecuali ia. Ketika mereka berbangga dengan Bani Qais ataupun Bani Tamim, Salman hanya membanggakan dirinya dengan Islam. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk peringatan untuk kita, satu bentuk anjakan ataupun mengajak diri kita untuk berfikir, untuk kita berfikir tentang fikirnya para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin hari ini kita juga sibuk memikirkan kerjaya kita, kita juga sibuk memikirkan keluarga kita, memikirkan jawatan, harta benda dan sebagainya. Namun yang ada pada sisi Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika orang lain berbangga dengan jawatan-jawatan mereka, ketika orang lain, para sahabat yang lain berbangga dengan datuk nenek mereka, Salman Al-Farisi mengajarkan kepada kita, dia hanya berbangga dengan Islam yang dianutinya. Abil islamu la abali siwahu. Ayahku adalah Islam, ahli keluargaku adalah Islam, tidak ada ayah bagiku melainkan Islam. Itulah yang ada dalam diri Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Khalifah Umar mengutuskannya untuk menjadi seorang amir gubernur di Iraq. Maka ia pun pergi dengan mengendarai kaldai khimar. Lihatlah pada perilaku sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya menguasai dunia, hanya menaiki kaldai. Hebatnya para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakluki dunia, meruntuhkan empayar Rom dan juga Parsi hanya dengan menaiki khimar yang dianggap sebagai satu bentuk kenderaan yang paling lekeh pada ketika itu. Ketika Rom dan Parsi memiliki kenderaan-kenderaan, kuda-kuda perang yang hebat, kenderaan-kenderaan bagi sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menaiki seekor himar, menaiki seekor kaldai untuk menyebarkan dakwah Islamiyah, untuk menyebarkan risalah Muhammadiyah, untuk menceritakan kepada dunia apa itu Islam, untuk menceritakan kepada dunia tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk menceritakan kepada dunia tentang kemuliaan baginda dan juga perutusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penduduk Iraq keluar untuk menyambut kedatangan Salman Al-Farisi. Ketika mereka melihatnya, mereka bertanya kepadanya, apakah kamu melihat seorang amir ataupun gubernur yang diutuskan oleh Khalifah Umar untuk kita? Namanya Salman Al-Farisi di jalan. Dan ketika mana Salman sampai dengan kaldainya, sampai di sempadan negara Iraq, kemudian disambut oleh pembesar Iraq dan utusan Iraq yang lainnya, mereka menanyakan kepadanya, dalam perjalanan tadi kamu nampak tak ada satu orang gubernur, ada satu orang amir yang diutuskan oleh Khalifah Al-Amirul Mukminin Umar Al-Khattab untuk menjadi khalifah kepada kami. Nama dia Salman Al-Farisi. Maka kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, aku adalah Salman. Dia kata, akulah Salman. Mereka berkata, kamu jangan bergurau dengan kami. Ni kami sungguh-sungguh ni menunggu di sini sejak tadi ni, nak menunggu kedatangan seorang khalifah, nak menunggu kedatangan seorang amir, nak menunggu kedatangan seorang gubernur yang diutuskan oleh Umar Al-Khattab. Ini bukan soalan main-main. Siapa? Adakah siapa kamu? Dia kata, aku adalah Salman. Mereka mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, aku adalah Salman Al-Farisi. Kata Salman radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mereka kagum dengan ajaran agama ini, kerana agama ini memiliki seorang amir
gubernur ataupun pemimpin yang seakan-akan ia lebih miskin daripada orang miskin yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kerajaan negeri lain naik Mercedes, tak ada bising apa pun. Kan? Tak ada apa bising pun. Mercedes yang sama, S300 ada L belakang, harga pun lebih kurang, bentuk pun sama, nombor pelik saja beza. Satu KCX8, satu lagi PG1. Waktu yang di sana menunggang, tidak ada siapa yang berbunyi apa pun. Tapi si awang ni beli, bising habis satu keliling negeri. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan manusia. Begitulah keadaan manusia ketika anak beranak beli rumah berjuta-juta ringgit, ratusan juta ringgit. Ketika anak yang masih belajar di universiti memiliki kenderaan lebih daripada 700,000 ringgit, dan dibuat kajian oleh ahli-ahli politik bahawa sesungguhnya berdasarkan gaji timbalan menteri hanya 10,000, gaji menteri penuh hanya 14,000, tak mungkin mereka mampu untuk menyara keluarga dalam keadaan yang demikian, namun maka masih mampu untuk melakukan dan memilikinya. Tidak ada siapa yang bising. Namun bila ada si awang ni bertukarkan kereta, maka bising seluruh negara. Kan? Muslimin muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita nak tengok dalam skop pengajian kita pada hari ini, siapapun kita, apapun jawatan dan kerja buat kita, milikilah ianya dengan halal, kerana ia merupakan sebahagian daripada usaha kita. Dan jika tidak menzalimi dan tidak bersangkut paut dengan harta orang lain, maka insya-Allah kita akan selamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan bagi guru, bagi ustaz dan lain-lainnya untuk terus bertekuk, untuk terus berhujah dan menyampaikan hanya satu kalimah yang juga saya sebutkan di kampung saya sendiri dan sebagainya. Apa pun nak buat, buatlah. Rasa tak malu, buatlah. Jika ianya pasti akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi yang diambilnya daripada Syu'bah bin Hajjaj radhiyallahu taala anhu, dalam kisah keinsafannya, satu orang ulama hadis yang terkenal yang merupakan guru kepada Al-Bukhari, yang merupakan guru kepada Muslim dan lain-lainnya, yang bernama Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, ataupun lebih popular dikenali daripada kalangan ulama hadis sebagai Al-Qa'nabi. Dilahirkan di daerah Ka'nab di sekitar kota Basrah di Iraq. Satu orang yang pemabuk, satu orang yang memiliki gedung arak dalam rumah. Sekiranya kedai di Basrah tutup ataupun arak di dalam kota Basrah itu tidak ada, maka orang lain boleh mai pinjam. Boleh mai pinjam arak di rumah dia, nanti bayar balik. Hebatnya Al-Qa'nabi ini dalam kegiatan dan aktiviti sosialnya seorang peminum arak. Yang arak itu senantiasa berada di tangannya. Macam kita tengok cerita pengemis tu di Kican kungfu mabuk tu, kalau tak ada arak ketak tangan, bergegak tangan. Macam itulah keadaannya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Suatu ketika di sana ada satu orang ulama hadis yang terkenal pada tabaqat yang ke-9 yang bernama Syu'bah ibn Hajjaj rahimahumullahu taala anhu wa ardah. Satu ketika Al-Qa'nabi berjalan di pasar. Syu'bah bin Hajjaj juga berjalan di dalam sebuah pasar yang sama. Ketika mana Syu'bah bin Hajjaj berjalan, maka bila orang jumpa dia, akan ada orang yang bersalam, akan ada orang yang tegur dia, akan ada orang yang akan buka laluan untuk Syu'bah bin Hajjaj, satu orang guru hadis yang sangat hebat. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhu wa ardah, kalau tidak ada orang yang bernama Syu'bah bin Hajjaj di Iraq, maka sudah tentu orang-orang Iraq tidak akan pernah mengetahui apakah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya orang yang bernama Syu'bah yang dikenali ramai, tapi Al-Qa'nabi tak kenal. Al-Qa'nabi yang duduk sekampung di situ tak kenal siapakah Syu'bah bin Hajjaj. Bila orang lain buka laluan, dia berjalan dalam keadaan mabuk, akhirnya dia berlanggar. Dia langgar Syu'bah bin Hajjaj. Maka orang lain semua marah. Dia kata, wahai Al-Qa'nabi, kalau kamu nak samsin pun samsinlah dengan orang lain. Jangan samsin dengan guru kami ni, Syu'bah bin Hajjaj. Dia kata dia guru yang terkenal, ulama hadis yang terkenal, ada majlis yang sangat banyak dan diikuti dan diambil daripadanya pelbagai hadis-hadis dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak Nabi kata, betulkah ni Hajjaj? Betulkah ni Syu'bah? Kawan-kawan yang mengatakan, iya, ini Syu'bah bin Hajjaj. Baik, dia kata, kalau kamu semua mengagungkan dia, kamu semua memuji dia kerana kehebatan dia meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Qa'nabi mengatakan, wahai Syu'bah, hadis ni dia menyebutkan dalam satu istilah, dalam istilah
periwayatan hadis. Dia bukan mengatakan kepada Syu'bah, kalau begitu bacakan kepada aku sebuah hadis. Kalau dia mengatakan dengan ucapan yang demikian, maka Syu'bah boleh kata innamal a'malu binniyat, contohnya. Nabi pernah mengatakan setiap amal itu bermula daripada niat. Ini bukan disebut daripada konsep periwayatan hadis. Hadis ni riwayatkan kepada aku hadis. Maka Syu'bah marah. Syu'bah kata, siapa kamu untuk ambil hadis dalam pasar? Siapa kamu nak ambil hadis dalam keadaan kamu mabuk? Demi Allah, kata Syu'bah, aku takkan riwayatkan satu hadis pun kepada kamu. Kok Nabi menjadi berang. Dia lepaskan botol araknya, dia ambil pisau. Dia tekam ke hadapan Syu'bah, dia genggam leher baju Syu'bah Ibn Hajjaj. Dia hentak di sebatang pokok dan dia meletakkan pisau itu ke leher Syu'bah. Dia mengatakan, wahai Syu'bah, hadis ni riwayatkan kepada aku hadis. Kata Syu'bah, tidak, aku tidak akan riwayatkan. Kalau Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, kalau kamu tidak riwayatkan kepada aku hadis pada hari ini, nescaya pisau ini akan terbenam ke lehermu. Maka kekuatan yang ada pada kaum Nabi, semua orang tak wani kacau apa yang dibuat oleh kaum Nabi. Maka akhirnya periwayat menceritakan mula bergerak bibirnya Syu'bah Ibn Hajjaj rahimahumullahu ta'ala dengan mengatakan, berada dalam keadaan tertekan, berada dalam keadaan paksaan untuk menyelamatkan nyawa dan sebagainya, maka dia sudi pada ketika itu untuk meriwayatkan hadis kepada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi dengan mengatakan, haddatsanil Mansur an Rib'i an Abu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syu'bah bin Hajjaj, aku mengambil hadis ini daripada Mansur. Mansur mengambilnya daripada Rib'i. Rib'i mengambilnya daripada Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abu Mas'ud mengambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, illam tashtahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah apa sahaja di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kita sebutkan dalam kisah tadi, bahawa sesungguhnya kalau kamu tak malu, kamu buat apa sahaja. Apa yang berlaku kepada Al-Qa'nabi, tuan-tuan? Cerita para ulama tarikh menyebutkan dalam biodata Al-Qa'nabi menjadi gemetar, terlepas pisaunya dan dia berlari terus sampai ke rumahnya dan memecahkan semua tempayan-tempayan arak yang ada di rumahnya, mengemaskan bajunya. Isterinya menanyakan, abang nak pergi ke mana? Dia kata, kamu tak perlu tahu ke mana aku pergi. Yang aku nak bagi tahu kamu ialah aku nak tinggalkan kamu. Jika kawan-kawan aku datang, dia pun nak minta arak, bagi tahu, kata Kak Nabi sudah memecahkan semua tempayan araknya. Dan jika dia tanya aku ke mana, kabarkan aku keluar untuk meninggalkan bumi ini. Kak Nabi berhijrah malam pada hari itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berjalan dan akhirnya dia sampai ke bumi Madinah. Sampai ke bumi Madinah, mendengar satu tokoh yang agung di sana bernama Imam Malik bin Anas, dan dia menjadi sebahagian daripada murid-murid yang paling disayangi oleh Imam Malik bin Anas rahimahumullahu taala wa radhiyallahu taala anhu arda, dan mengambil tempat Imam Malik setelah kewafatan Imam Malik dan setelah lama berada di Madinah. Kemudian daripadanya diambil hadis oleh Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lainnya. Dan maka akhirnya dia teringat kepada bumi Iraq dan dia balik ke Iraq. Maka dia buat majlis taklimnya di Iraq, ramai orang yang datang belajar dengannya. Setelah beberapa lama, maka akhirnya orang perasan bahawa setiap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qa'nabi tidak ada jalurnya melalui Syu'bah bin Hajjaj. Mereka menanyakan, di sini dahulu kami difahamkan kamu berasal daripada bumi ini. Kamu, wahai Qa'nabi, berasal daripada Basrah. Takkan kamu tak ambil satu hadis pun daripada Syu'bah bin Hajjaj? Dia satu orang yang sangat terkenal, ramai orang yang ambil hadis daripada dia. Maka kata Al-Qa'nabi, aku tak sempat ambil satu hadis pun daripada Syu'bah bin Hajjaj. Dia asal lagi soalan, takkan tak ambil kot? Satu hadis takkan tak ada kot? Dia kata, waktu tu aku berada dalam keadaan jahiliyah, aku seorang pemabuk, tidak ada sebarang hadis. Maka akhirnya dia teringat apakah hadis yang dia ambil. Akhirnya dia teringat hadis yang membuatkan dirinya berubah. Akhirnya dia mengatakan, mungkin ada satu khabar gembira untuk kalian yang menginginkan jalur sanad daripada Syu'bah bin Hajjaj. Aku cuma ada satu sahaja, satu-satunya riwayat yang aku ambil daripada Syu'bah, itu pun aku ambil di tepi jalan. Aku pegang pisau, aku tekan lehernya Syu'bah bin Hajjaj untuk diriwayatkan kepada aku hadis. Dan akhirnya berkatalah Al-Qa'nabi, haddatsanil Syu'bah ibn Hajjaj an Mansur an Rib'i an Abu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam tashtahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah apa saja yang kamu suka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian
analisis kecil yang saya buat ketika saya ingat akan kisah-kisah yang hanya melibatkan satu potong ayat ataupun yang hanya melibatkan satu buah hadis. Kalau kita tengok kisah keinsafannya Malik bin Dinar, hanya sepotong ayat. Kalau kita tengok kisahnya keinsafannya Fudail bin Iyad, hanya juga sepotong ayat. Kalau kita teringat cerita tentang Atabatul Ghulam, juga hanya mendengar sepotong ayat yang dibacakan oleh Abul Hasan Al-Basri rahimahumullah. Begitu juga tentang kisah penginsafannya Al-Qa'nabi, juga hanya berdasarkan sebuah hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasakan umat hari ini dosanya taklah sehebat dosa yang dikerjakan oleh Al-Qa'nabi. Saya rasa umat hari ini mungkin taklah dosanya sehebat dosa yang dikerjakan oleh Fudail bin Iyad, perompak jalanan dan sebagainya. Mungkin juga tak sehebat Malik bin Dinar, satu orang penguasa polis yang memiliki pangkat yang besar, yang hidup dengan dunia wanita dan juga minuman kerasnya. Namun kenapa hari ini umat tidak mampu berubah dengan beribu-ribu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kenapa umat tidak mampu untuk berubah? Kerana dengan mendengar bacaan beratus-ratus hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dosa umat ini, kalau kita nak bandingkan kuku dosa yang dikerjakan oleh Umar pun tak ada. Kalau kita nak bayangkan hari ini, dulu mereka minum tempayan, hari ini kita minum pakai gelas tin. Hari ini yang duk jadi samsing di jalan, yang rasa bangga minum arak, hanya minum botol kecil je. Kalau Umar senyum, dia kata kalau nak sembang nak minum botol, dia kata baik ponti ya, dia kata. Tak layak jadi seorang pemabuk. Kalau nak minum tin, ayat tin ya, macam kita minum ayat tin Coca-Cola. Tak payah mai tunjuk ah. Kata kau Nabi hangpa pergi balik ah, buat malu kat orang ah. Masakan nak minum 2 tin, dia kata pergi balik. Ni tempayan tuan-tuan. Tapi setiap perbicaraan yang dibicarakan, kenapa umat ini tak mampu untuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk tak mampu menembusi hati untuk umat ini? Bagi pemikiran bodoh-bodoh saya lah. Mungkin tuan-tuan setuju, mungkin tuan-tuan boleh balik pick up research bulan depan beritahu dekat saya. Dan saya cuma rasa satu benda sahaja. Umat hari ini melakukan kemungkaran dan kemaksiatan adalah dengan kesombongan kepada Allah. Umat dahulu mengerjakan kemaksiatan dan kemungkaran dalam keadaan hidayah tidak sampai kepada mereka. Mereka mengerjakan hanya ikut naluri dan mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh datuk nenek mereka. Tapi hari ini umat yang ada telah mengetahui tentang penganutan dia sebagai agama Islam. Dia telah mengetahui syariat-syariat yang ada dalam agama Islam. Dia telah mengetahui apa yang perlu dia buat sebagai satu orang Islam, apa tanggungjawab dia sebagai satu orang Islam. Bila dia langgar, maka dia menunjukkan satu bentuk kesombongan yang ada dalam dirinya untuk dia mengerjakan satu kemaksiatan dan kemungkaran hanya sahaja untuk berbangga dengan dirinya bahawa dia mampu untuk melanggar perbatasan hudud Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Ini sempadan kami, kata Allah, jangan dekati. Kita bukan sekat dekati, langgar, pecah habis apa sempadan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu page diorang tag dalam Facebook, dalam WhatsApp, gambar 2 gambar di atas gambar Sultan Hasanul Bolkiah, dan gambar di bawah mungkin tuan-tuan pernah tengok, mungkin tuan-tuan dah ada yang sampai. Gambar di bawah gambar Ustaz Azhar Idrus. Berbicara tentang apa? Ni gambar ni baru disebarkan sekitar ambang tahun baru. Malam tu tahun baru, esok tu gambar ni mula bersebar dalam WhatsApp, Twitter, Facebook dan sebagainya. Gambar yang menceritakan tentang kekuatan kerajaan Brunei Darussalam untuk melaksanakan undang-undang jinayah, untuk mereka bertegas dengan mengambil perkataan yang dikeluarkan oleh Sultan Hasanul Bolkiah dengan mengatakan, siapa saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk saya mengatakan saya tidak ada kuasa, saya tidak ada kemampuan untuk melaksanakan undang-undang yang sudah terpatri di dalam Al-Quran, untuk melaksanakan undang-undang yang sudah terpatri dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sudah tersebar sejak 1400 tahun yang lalu. Itu gambar yang diucapkan oleh Sultan Hasanul Bolkiah, yang juga kita melihat selepas beberapa bulan pengumuman, kita juga melihat satu surat yang diedarkan daripada pejabat mufti kerajaan Brunei yang mengarahkan kepada semua wanita-wanita, memberikan peringatan kepada wanita-wanita yang masih belum menutup aurat, diberikan masa 4 bulan. 4 bulan untuk dia keluar ke pasar untuk memilih tudung. Ni bukan sehari, 4 bulan.
nak pergi tengok tudung Farida ke, nak pergi tengok tudung Siti Nurhaliza ke, tudung Surabaya ke, tudung Bali ke, Gundi Jalok ke, apa jenis pula. Diberi masa 4 bulan untuk dia pergi beli, try pakai, basah hangat, tukar. Nanti pergi beli lain pula. Sampailah dia rasa tenteram, dia rasa sejuk dah, kepala dia nak tutup tu, 4 bulan dia berikan masa oleh pejabat mufti kerajaan Brunei. Jika selepas 4 bulan masih tak ada lagi tudung yang berkesesuaian, maka undang-undang akan dijalankan ke atas mereka yang tak mampu mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah tu diletakkan satu celoteh oleh Ustaz Azhar Idrus dengan mengatakan Sultan Hassanal Bolkiah adalah merupakan 10 orang yang namanya tercatat sebagai orang yang terkaya di dunia. 10 di antara 10 orang yang terkaya di dunia mengatakan dia tidak ada kekuatan, dia tidak ada jawapan untuk diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak melaksanakan undang-undang yang telah terpatri di dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Hadis bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini, kata Ustaz Azhar, kita nama juga termasuk dalam senarai 10, tapi 10 penerima BRIM yang paling awal. 10 juga, tapi 10 penerima BRIM yang paling awal. Lawan Islam hangit. Ini yang berlaku untuk hari ini. Tapi dalam tu dia tak kata hangit lah. Tapi saya nak sebut bahasa dia tak apa sedap, kena sebut bahasa saya. Kena sebut bahasa saya. Kita ini juga termasuk 10 penerima BRIM yang paling awal lawan Islam. Subhanallah. Seolah-olahnya kita ada kekuatan untuk kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa 56 tahun kita merdeka, kita masih belum mampu untuk menjalankan sistem dan undang-undang yang telah terpatri di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berita yang dikeluarkan daripada Brunei tak tahu betul ke tak betul, tapi disebarkan dalam internet bahawa selepas pengumuman, hanya selang 3-4 hari atau selang 1-2 minggu sahaja selepas pengumuman, belum buat lagi pengumuman untuk kerajaan Brunei bersedia untuk menjalankan sistem undang-undang yang ada dalam Al-Quran, maka kita difahamkan sudah dijumpai 3-4 buah telaga minyak yang baru keluar daripada perairan negara Brunei. Dah duk kaya dah, keluar lagi 3-4 biji telaga. Hanya sekadar baru mengumumkan. Itulah yang dikatakan hanya sekadar untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cuba untuk mencari redha manusia, sampai bila pun kita takkan mampu untuk mencapai redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang berlaku untuk umat kita pada hari ini. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ia tinggal di sana, ia mengambil gajinya dan membahagikannya kepada 3 bahagian. Sebahagian untuk disedekahkan, sebahagian untuk diberikan kepada saudara-saudaranya, dan sebahagian lagi untuk keperluan sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang mengenal hakikat dari pengasingan, lalu mereka mewujudkannya dalam kehidupan mereka. Seterusnya, kita sambung kepada kisah Sa'id bin Amir. Juga merupakan khalifah, gubernur daripada zamannya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hebat. Ini hebatnya sahabat-sahabat Nabi, hebatnya gubernur-gubernur yang dipilih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi kisah Salman. Sekarang nak tengok tentang kisah Sa'id bin Amir. Satu orang sahabat yang mulia yang dihantar ke negeri Syam di kawasan yang bernama Himsa. Dia berkata, maafkan aku wahai Amirul Mukminin. Dia berkata, apakah kamu membebankan tugas khalifah di pundakku, lalu kamu meninggalkan diriku demi Allah? Aku telah kuasakan kepimpinan ini kepadaku. Lalu ia pergi dan istrinya berkata kepadanya, aku memiliki harta yang sangat banyak. Aku memberikannya kepadamu sehingga dapat kamu mempergunakan untuk berniaga atau untuk keperluanmu sehari-hari. Kemudian ia juga mengambil wang tersebut dan mensedekahkannya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu istrinya Sa'id bin Amir bertanya, di mana wang itu? Ia menjawab, aku telah memberikan wang itu kepada seorang teman. Dengan diberikan wang tersebut, dia menjadi berlipat kali ganda. Setiap 1 dirham akan menjadi 700 dirham. Dia nak keluar ke bumi Himsa, isteri dia ada duit, isteri dia ada harta, bekalkan dia harta, bekalkan dia duit untuk dia berbelanja sehari-hari sebelum dia dapat gaji kan. Dalam perjalanan dia jumpa seorang kawan, dia bagi habis semua duit dia. Hanya berbekalkan kepada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. 1 dirham, 1 kebaikan akan dibayar 700 kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga hanya mengharapkan 1 dirham yang diberikannya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala
akan dilipat gandakan 700 kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang isteri pun beriman, terdiam dan membenarkan apa yang disampaikannya. Lalu Sa'id bin Amir berangkat menuju ke kawasan Himsa dan menjadi gubernur di sana. Ini adalah orang asing yang berlaku adil kepada orang lain dan menjalankan salat bersama-sama dengan mereka yang sebahagian daripada tata cara seorang pemimpin. Di mana tempat ia menjadi pemimpin, dia mesti menunaikan salat bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya. Hingga akhirnya Khalifah Umar melalui daerah kekuasaannya dan hendak menuju ke Palestin. Lalu ia bertanya kepada kawasan penduduk Himsa. Dalam keadaan Sa'id bin Amir tak tahu bahawa Umar melintasi kawasan jajahannya dan sedang memeriksa buat satu KPI. Nak tahu ni apa kerja buat Sa'id bin Amir radhiyallahu taala anhu ardah, seorang gubernur yang dihantarkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh penyaksian bahawa dia seorang yang benar-benar adil dan satu orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat kamu tentang Sa'id bin Amir? Semua orang memuji Sa'id bin Amir dengan pujian yang baik, akan tetapi mereka memberikan beberapa catatan akan 4 perkara. Semua kerja buat Sa'id bin Amir, kata penduduk Himsa baik. Semua yang dijalankannya, yang diadilinya semua diadili dengan adil. Satu orang yang senantiasa mengerjakan solat dengan kami, satu orang yang sangat mudah untuk berurusan dan sebagainya. Namun kami berikan 4 catatan. Lalu Umar berkata, dia dengar saja penduduk nak komen 4 perkara, dia sudah mula, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mengetahui apa-apa pun tentang diri Sa'id bin Amir melainkan yang baik saja. Ketika nak dengar komen saja, kita hari ini beribu komen. Komen bila tak apa, tak jadi masalah. Beribu komen, tak ada masalah. Apa yang berlaku kepada apa? Yang berlaku kepada Bashar Assad. Matilah beratus ribu pun penduduk, tak ada masalah. Biar dia mati pun, aku tetap akan memegang jawatan ini. Kerana aku merupakan satu orang yang dipilih secara sah dalam demokrasi pilihan raya. Apa yang berlaku di Siam? Yang beragama Buddha, mati 4 orang. Mati cuma 4 orang. Dalam demonstrasi selama 1 bulan untuk minta Iraq melepaskan jawatan dan membubarkan parlimen. 4 bulan. Orang yang pegang dengan agama Buddha, yang tak mahu untuk menumpahkan darah di atas muka bumi, yang hanya patuh untuk memberikan satu sambutan yang baik kepada hari keputeraan Raja Bhumipol. Tak mau hari keputeraan Raja Bhumipol, rakyat masih lagi duduk tak bising dan berada dalam keadaan yang tak terurus. Mati baru 4 orang. Maka akhirnya dia melepaskan, membubarkan kabinetnya dengan persetujuan ahli-ahli kabinetnya. Ini keadaan yang menunjukkan hari ini beza satu orang yang kononnya mengganut agama Islam, berpegang dengan aturan Islam, yang berpegang dengan hadis-hadis Nabi SAW, yang mengharamkan pertumpahan darah dan sebagainya, dia sanggup untuk rakyatnya menjadi pelarian yang lebih daripada 5 juta pelarian Syria hari ini yang berada di Turki, yang berada di Lebanon dan sebagainya, yang berada dalam kawasan perkemahan di hujung-hujung tahun bawah ni, ketika mana musim panas sejuk, ketika mana bumi Syam diliputi salji, dihantar gambar-gambar pada kita bahawa ada anak-anak yang esoknya mak dia bangun dia dalam kawasan perkemahan, bila angkat anak dia yang pakai baju sejuk, yang berumur 3-4 bulan, anaknya sudah keras dan kaku, mati akibat kesejukan. Siapa yang akan bertanggungjawab? Semua yang menjadi pemimpin akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan kepada alam gaib yang tidak ada dalam hati sanubari para pemimpin kita pada hari ini. Kalau tidak, takkan satu orang mufti dia akan keluar mengatakan halal darah orang yang buat demonstrasi di KL, di dataran Merdeka. Mereka ini dianggap seperti buruh dan halal darah mereka di sisi Islam. Oh, bukan senang tuan-tuan. Senang je keluar daripada lidah satu orang mufti yang menjawab jawatan berpuluh tahun, tiba-tiba senang daripada mulut nak mengeluarkan dengan mengatakan, oh halal darah. Kerana kononnya mereka adalah buruh. Takkan tak mengaji buruh kot. Biar hari ni mula orang membongkarkan. Pasal apa kawan ni teruk sangat bila buat fatwa? Akhirnya keluarlah satu berita, tak tahu betul ke tak betul. Rupanya tak ada kelulusan. Kelulusannya hanya keluar daripada Kolej Islam Kelang saja dan tak sambung ke mana-mana dah. Namun waktu tu Kolej Islam Kelang tu dia punya kelulusan bertaraf diploma. Dia mungkin menjawab jawatan-jawatan dalam pejabat agama ke dulu, pegang ketua unit cerai dan nikah ke, kemudian pergi ke unit zakat ke, naik pergi ke timbalan, masuk ke unit fatwa dan sebagainya. Oh, akhirnya naik menjadi mufti. Oh, patutlah kita tengok, tak tahulah kalau betul tu tak betul, wallahu alam lah. Tapi kalau berdasarkan cerita tu betul lah dengan apa yang dia bercakap. Tak penuh yang betul. Sehingga ini ada satu Facebook khas yang apa, Facebook tu dia punya jodoh dia
kami bukan mufti, tapi kami tak mau kamu jadi mufti. Dia punya tajuk satu. Dia grup ni dia rajin tembak. Dia rajin tembak maklumat tentang apa-apa yang berlaku. Kami bukan mufti. Memang dia betul mereka pun tak cerdik, tak layak. Tapi kami tak mau kamu jadi mufti. Merapu. Bila cek-cek, kelulusan cuma sekadar sekat tu saja dan tak pernah sambung ke mana-mana lagi. Patutlah tak pernah tahu apa itu buruh. Buka kitab-kitab fiqh, ngajilah, tengoklah apa yang dikatakan dengan buruh, yang dikatakan dengan penderhaka. Dia kena confirm keluar dengan bersenjata. Semua, bukan satu orang dua. Kena keluar dalam keadaan memiliki kekuasaan syaukah, iaitu kekuatan pertempuran. Di mana kekuatan itu jika diukur tentera kerajaan tak mampu untuk apa? Untuk menangani pemberontakan, barulah dinamakan dengan buruh. Dan barulah boleh tercetusnya peperangan. Barulah halalnya darah mereka di sisi Islam. Ni keluar bawa beg, jalan-jalan, musing-musing. Takkanlah nama guling. Takkan dengan semalam boleh guling. Thailand sebulan tak boleh guling. Libya, Mesir dekat setahun baru boleh guling. Takkan mudahnya kerajaan hari ini nak guling cuma dengan satu malam. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berpada-padalah bila berbicara, bercakaplah sesuatu yang dapat memberikan satu bentuk ketenangan kepada rakyat yang berada dalam keadaan kesusahan, rakyat yang berada dalam keadaan tertekan, rakyat yang berada dalam keadaan keluh kesah dan sebagainya, untuk memikirkan nasib mereka pada tahun 2014 yang dikatakan yang sangat memiliki cabaran pada hari ini. Dan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah keadaan yang berlaku kepada gubernur yang dihantar oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bila dia dengar saja ada 4 komplain, ada 4 catatan yang akan diberikan kepada Sa'id bin Amir. Pertama kali yang diingat oleh Umar siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya pelantikan Sa'id bin Amir, sesungguhnya aku mengutuskan dia kerana apa ya Allah? Kerana aku tak pernah tahu sesuatu yang ada pada Sa'id melainkan semuanya baik. Tidak ada apa yang ada pada diri Sa'id zahir dan juga batin melainkan semuanya yang baik-baik sahaja. Ya Allah, jangan engkau kecewakan sangkaanku terhadap dirinya. Maka penduduk Himsa berkata, pertama, ia malu bergaul bersama dengan kami. Dia kurang hemoi sikit. Nak buat urusan okey, tapi tak berapa hemoi, tak berapa merapu sangat. Yang pertama. Yang kedua, dalam apa? Hemoi, tuan-tuan tahu hemoi? Ada yang tahu ni, ada yang hemoi apa pula? HEMOI, balik pergi buka kamus Dewan. Hemoi. Ada yang lama tak dengar pun ada lah ni. Malam ni bawa keluar. Dia tak apa hemoi ingat. Dia tak apa huha lah. Huha pun tak faham, tak tahulah. Sakat tu ya. Hemoi, lepas hemoi huha. Tak tahu apa dia huha. Sakat tu ya. Lepas ni pergi tanya kat Haji Bahrum, kok dia boleh terjemuh dalam bahasa Minang pula kan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu hari seminggu, yang mana ia tidak keluar rumah untuk menemui kita. Dalam seminggu, 7 hari, sehari tak pernah keluar langsung. Apa masalah ni? Sarilah ni. Kalau kita biasa, 2 hari terus kita. 2 hari tak keluar pun tak apa. Tak nampak. Dan kami belah Padang Besar dulu tak pernah nampak Azmi Khalid. 5 tahun, tak apa. Tak apa, tak nampak, tak apa. Buatlah. Apa pun nak buat. Tak pernah nampak langsung yang berhormat. Adun, tak pernah masuk kampung pun. Tak pernah masuk kampung pun tak apa. Jangan masakan batang hidung aku sudah kah? Kata orang Padang Langit, masakan hidung pun tak apa lagi. Dulu, pepatah dulu, buatlah apa pun, jangan sakai batang hidung kami. Pepatah baru 2014, sakai pun tak apa lagi. Begitulah keadaan umat hari ini. Dalam seminggu, sehari tak mau keluar rumah langsung. Yang ketiga, ia tidak akan keluar rumah sehingga matahari sudah tinggi. Dia nak keluar pun, matahari dah naik segala, baru dia akan keluar pada tiap hari. Ketiga. Keempat, ia tidak mahu keluar pada malam hari. Meskipun kita sudah mengetuk pintu rumahnya. Malam, sakat siang saja. Malam, dia tak mau ambil tahu dah. Umar memalingkan kepalanya. Dengar-dengar 4 perkara tuan-tuan. Dengar-dengar benda ni. Ni hati satu orang Amirul Mukminin yang selayaknya dilantik menjadi Amirul Mukminin yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq, yang dipuji olehnya Nabi SAW. Jika ada Nabi sesudahku, pasti Umar akan dilantik menjadi Nabi. Satu orang yang mendapat kemuliaan daripada Aisyah untuk membiarkan tempat kosong di sebelah kuburnya Abu Bakar untuk menempatkan jenazah Umar Al-Khattab selepas mati ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ini satu orang yang kita tengok tidak ada yang lain melainkan Allah dan Rasulnya sahaja. Selepas ditikam, apa yang ada dalam niatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu hanyalah ingin bersemadi,
di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga dikatakan oleh para ulama bahawa memilih tanah perkuburan adalah merupakan sunnatul anbiya. Pilih tempat kubur ni. Nak duduk di sebelah siapa? Nak duduk di sebelah siapa? Nak disemadikan kepada siapa? Arwah Datuk Fadhino pilih nak duduk di kawasan ma'had, di kawasan pengajian, di pokok sena. Ditunaikan wasiat. Bila mati pula, meninggal pula Ustaz Azizan, dia pun wasiat juga. Dia nak disemadikan di sebelah Ustaz Fadil. Ini semua merupakan sebahagian daripada sunnah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bukan nak, kalau mati tempat lain, mati tenggelam itu cerita lain. Tapi jika mati di tempat yang kita berada, kita diarahkan. Kita boleh meminta di manakah tempat untuk kita disemadikan, kerana ia merupakan sebahagian daripada perkara-perkara yang dituntut di dalam sejarah para anbiya, yang biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sendiri untuk dia dikuburkan dalam bilik dia. Abu Bakar juga minta untuk dikuburkan sebelah Nabi. Umar minta untuk dikuburkan. Apa ada pada kubur? Ya, ini orang bicara apa ni, pok ziarah kubur ni, apa ni, cerita kubur dan sebagainya. Ini merupakan sunnah. Kalau tak tahu jangan bercakap. Kalau tak tahu jangan bercakap. Ia merupakan sunnah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang mengajarkan kepada kita untuk pilih di manakah tempat, bumi manakah. Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam minta Allah dalam disebutkan dalam Al-Quran untuk dia disemadikan di Baitul Muqaddis, tempat yang diberkati secara keseluruhannya. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Umar menangis. Air matanya mengalir ke pipi dengan berkata, ya Allah, jangan engkau kecewakan sangkaanku kepada Sa'id bin Amir. Berdirilah dan jawablah wahai Sa'id bin Amir. Tadi dah sebut sekali lagi doa, ya Allah, jangan kau kecewakan sangkaanku kepada Sa'id bin Amir. Sebelum dia dengar 4 catatan tentang Sa'id. Lepas dia menangis, mengalir air mata Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan mengangkat tangan lagi dan berdoa, ya Allah, jangan kecewakan sangkaanku kepada Sa'id bin Amir. Berdirilah wahai Sa'id, jawablah persoalan dan catatan yang diberikan kepadamu. Lalu Sa'id berkata, berdiri dan berkata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, sebenarnya aku lebih suka untuk menyembunyikan perkara ini. Namun kerana keadaan ini, maka wajib bagiku untuk berbicara. Sebenarnya aku suka simpan benda ni. Aku tak suka untuk cerita-cerita dan hebohkan kepada orang. Ini keadaan diriku. Ini keadaan ibadatku dan sebagainya. Tapi bila keadaan dah meruncing dan memberikan fitnah pada ketika itu, maka aku suka, bagi sekarang aku akan berbicara. Aku akan jawab semua 4 persoalan ini. Adapun untuk perkataan mereka, bahawa sesungguhnya aku merasa takut jika aku hadir untuk menjadi saksi. Maknanya, bila duduk hemoi sangat, tani pergi, maka dia akan menjadi saksi kepada banyak perkara. Dia akan menjadi, apa yang berlaku di hadapan matanya akan memberikan kesaksian yang banyak untuk dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak suka hadir kerana sebenarnya aku melihat Khubayb. Ini bukan Khabib, boleh buat pembetulan bagi yang ada kitab sendiri. Dia ada kitab surah, tak payahlah. Nama dia bukan Khabib bin Adi tapi Khubayb. Mungkin salah eja dan sebagainya. Khubayb bin Adi. Dan ketika mana sebenarnya aku melihat Khubayb bin Adi, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibunuh di kota Mekah. Ketika itu, sedangkan ketika itu aku bersama dengan orang-orang musyrikin yang mencelamu. Waktu itu terbunuhnya, ketika terbunuhnya Khubayb bin Adi, dia masih lagi seorang musyrik. Dia masih lagi belum Islam. Dia termasuk di kalangan orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencela Abu Bakar, yang mencela Umar. Dan ketika itu dia menjadi saksi kepada pembunuhannya Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Aku mendengar ia berkata kepada orang-orang kafir, ya Allah, jadikanlah sedikit jumlah mereka, bunuhlah mereka dengan cara yang keji, dan janganlah engkau lewatkan seorang pun daripada mereka. Ini doa yang masyhur, yang biasanya sering kita baca dalam qunut nazilah, yang kita sebutkan dengan apa? Nak terjemah lupa dah. Wala tughadir minhum ahada. Allahumma, siapa ingat? Lepas tu hujung sikit, lepas Allah mafarik jam'ahum masyadid jam'ahum izimhum mansurna alaihim birahmatika arhamar rahimin. Sambung lagi. Allahumma qulhum adada. Allahumma qtulhum adada.
Allahumma hazihim adada. Allahumma hazihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Itu. Wala tubqi minhum ahada. Ini doa yang dibacakan oleh Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dalam satu kisah pembunuhan yang sangat tragis, ketika mana Nabi SAW mengutuskan ada 10 orang yang diutuskan untuk menuju ke kota Mekah, dan kemudian mereka silap masuk dalam perkampungan Yahudi. Satu kisah yang panjang, insya-Allah saya akan bawa bulan depan kisah ni secara tertib yang betul. Ini nak cerita sahaja. Kemudian mereka masuk pada waktu malam, melepasi sempadan perkampungan Yahudi. Kemudian apa yang menarik, mereka ni bawa bekalan kurma, dan bekalan kurma yang mereka bawa adalah kurma ajwa. Jadi bila malam tu, bila mereka dah masuk, esok pagi bila geng skuad yang menjaga kampung ni dia berjalan pusing kampung, dia tengok ada biji kurma kecil. Semua angkat, dia kata ini kurma Madinah. Maknanya semalam ada orang Madinah telah masuk menceroboh dalam kawasan kita. Dia cari dan di ambush, mereka berada di satu bukit yang tak berapa tinggi. Dan hanya dia kepung, dan kemudiannya ada 10 orang itu, dan ada yang kemudian mereka bertempur. Akhirnya tinggal 4 orang. Teruskan pertempuran, 2 orang turun, dibunuh 1 orang, dan yang menyerah adalah Khubayb bin Adi. Ada 1 orang yang tak menyerah kalah, adalah merupakan sebahagian daripada ahli keluarga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dia tak menyerah kalah, dia mengatakan bahawa sesungguhnya aku tidak akan pernah menyerah kalah, aku akan berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Kemudian dia juga mati di atas ponsu, di atas bukit yang besar. Dan kemudiannya ketika mana ketua Yahudi mengatakan aku menginginkan jasad dan kepalanya, mereka balik ke situ. Ketika mereka nak ambil, ada sekumpulan lebah yang keluar. Menghurung mayat itu dan membawa mayat itu entah hilang pergi ke mana. Dalam kisah ni nanti dia akan ceritakan tentang dalam Islam ini ada 2 perkara, iaitu rukhsah dan juga azimah. Apa yang dikatakan dengan rukhsah, apa yang dikatakan dengan azimah. Seorang ahli keluarga Umar tadi dia ambil azimat, iaitu dia nak tempur sampailah kepada darah yang terakhir. Adakah dia mulia? Dia juga mulia di sisi Allah. Adakah Khubayb bin Adi dia ambil rukhsah bila dia tidak ada kekuatan, dia menyerah kalah? Adakah Khubayb bin Adi itu bukan seorang pejuang? Tidak. Sama hebat. Yang ambil azimah juga hebat. Yang ambil rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala juga adalah hebat. Maka akhirnya yang tadi ini jenazah diangkat oleh sekumpulan lebah, disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tapi hadis ini tak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia, dalam kitab dia Al-Bukhari, tapi disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis ini hadis sahih, sudah ditakhrijkan, dan hadis ini sahih, cuma tak ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab hadis yang lain yang bernama Al-Adabul Mufrad. Kemudian Khubayb menyerah diri. Pendek cerita dia, menyerah diri, ditangkap dan akhirnya dikurung dan semuanya, dan dia ada peluang untuk bunuh anak kepada ketua Yahudi, namun dia tak berbuat demikian. Maka akhirnya dia dibawa di tengah-tengah pada hari pembunuhan. Dialah orang yang terawal yang mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum mati. Ketika mana kita pernah melihat kisah-kisah yang berlaku kepada imam-imam yang muktabar dan sebagainya, yang dibunuh pada zaman kerajaan Abbasiyah dan sebagainya, yang menunaikan salat sebelum dibunuh, bukan mereka yang terawal. Yang paling awal yang mengerjakan salat sunat sebelum mati adalah Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu Allah. Ketika ditanyakan kepadanya, apa yang kamu nak minta? Dia mengatakan, aku nak minta untuk mengerjakan salat 2 rakaat yang dikerjakan dengan cepat. Bukan dikerjakan lambat-lambat. Ditanyakan kepada Khubayb, kenapa kamu mengerjakan salat dengan keadaan yang pantas? Kenapa kerjakan dalam keadaan yang pantas? Kata Khubayb, untuk tidak kamu mengatakan aku sengaja melambat-lambatkan salat kerana aku takut mati. Kemudian apakah permintaan kamu yang kedua? Dia pun lebih kurang macam Kasim Baba. Kamu ni nak mati pun payah. Yang pertama nak minta untuk hari kematianku kena buat public holiday. Okey, istihar buat satu public holiday. Apa lagi? Nak mati? Oh, tolong garu, gatai. Garu. Nak mati pun payah, kata Piramli. Hang ni mati lagi bagus. Habis semua hang kebas. Kosong, tak ada. Tayar buruk semua angkat. Tayar buruk ni pun kalau ada boleh jual. Dia pun akhirnya mati. Ni pun dia ada permintaan. Sama lebih kurang. Minta permintaan yang kedua, dia minta untuk siapakah di antara kalian yang mungkin boleh sampaikan salamku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ingat Allah.
Yang kedua diingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah di mana Sa'id bin Amir menyaksikan kejadian itu, dan dia termasuk daripada kalangan orang-orang yang tidak mengiyakan untuk menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia adalah merupakan seorang musyrikin. Namun apa yang hebat? Tadi kita mengatakan kisah ahli keluarga Umar tadi merupakan satu orang yang diistimewakan dengan jenazahnya dihurung oleh lebah dan diangkat untuk keluar sehingga mayatnya tidak tahu entah ke mana. Kisah Khubayb juga hebat. Ketika Nabi SAW berada di Madinah, berada dalam majlis ilmu, tiba-tiba riwayat yang datang pada Imam Al-Bukhari menyebutkan, tiba-tiba kami terdengar Nabi SAW menjawab, "Wa'alaikassalam ya Khubayb." Ketika tidak ada orang yang mampu untuk menyampaikan salam pada Nabi SAW, tapi salamnya Khubayb di kota Mekah sudah pun dijawab oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah. Itulah rukhsah yang kita mengatakan bahawa azimat yang hebat, azimat pun hebat, rukhsah pun hebat. Kedua-duanya datang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya setelah salamnya, setelah dia menyebutkan siapakah yang nak menyampaikan salam, tidak ada orang yang nak menyampaikan salam, akhirnya dia mula dibunuh. Dia bukan dibunuh dengan sekaligus, tapi dibunuh dengan dihiris kecil-kecilan. Dipotong telinga sikit-sikit sehingga habis, dilondehkan tubuh badannya Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan menjadi saksi pada peristiwa itu ialah Sa'id bin Amir radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan itulah dia menyebutkan dan membacakan doa Allahumma khsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada wala tubqi minhum ahada. Dan ada sebahagian beberapa riwayat yang agak berbeza tentang hal itu. Ya Allah, jadikan sedikit jumlah mereka, bunuh mereka secara keji, dan jangan engkau lewat pun seorang daripada mereka. Tiga benda. Allahumma khsihim adada waqtulhum badada. Dan dalam hadis ini disebutkan wala tughadir minhum ahada, jangan kamu lewatkan mereka sedikit pun. Ada riwayat yang lain mungkin yang dibacakan oleh Tuan Haji kita tadi, wala tubqi minhum ahada, jangan tinggal sikit pun atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Sa'id bin Amir radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia tidak mahu untuk keluar dan berada hemoi sangat di celah-celah masyarakat kerana dia takut pada setiap tempat yang dia ada mungkin akan menjadi penyaksian, akan diangkat dia oleh Allah dan menjadi penyaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun suatu hari aku tidak mahu keluar rumah untuk menemui orang lain adalah kerana aku seorang lelaki yang tidak mempunyai pembantu dan isteriku sedang sakit. Oleh sebab itu, biasanya akulah yang mencuci pakaianku, pakaian keluargaku, dan aku menunggu pakaian-pakaian tersebut sehingga kering. Kemudian pada hari tersebut, itulah sebab aku tidak keluar. Adapun satu hari yang aku tidak keluar. Sebab apa? Satu hari dia akan pilih hari itu untuk dia menyucikan pakaian dan sebagainya. Satu hari suntuk dia tidak keluar. Itu yang kedua. Tidak memiliki pembantu. Semuanya dibuat dengan sendiri. Siapa dia tuan-tuan ni? Gubernur. Ini bukan khadam, bukan Pak Gad ni. Ini gubernur yang memerintah, yang diperintahkan oleh Umar untuk menjadi utusan kepada kerajaan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tak ada kita dalam surau ni mungkin yang ada pembantu. Hebat kita daripada Sa'id bin Amir radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yang ketiga, manakala aku tidak keluar untuk bertemu dengan mereka di malam hari kerana aku telah menjadikan siang hari untuk mereka, dan aku hendak menjadikan malam hariku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang menyebutkan bahawa memang para sahabat yang menjadi pemimpin ini kebiasaannya mereka ini tak pernah tidur. Dan biasanya tak pernah tidur kecuali yang sedikit siang berbakti, berkhidmat untuk memberikan kesenangan, untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Malam harinya adalah disisakan untuk mereka menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan yang keempat, perkataan mereka, catatan mereka yang keempat tentang diriku yang tidak keluar sehingga matahari naik tinggi kerana isteriku sedang sakit juga. Oleh sebab itu aku akan membuat makanan pagi, siapkan sarapan pagi sendiri untuk diriku. Dan ketika aku sudah makan pagi, aku sediakan makanan untuk isteriku dan ahli keluargaku. Kemudian barulah aku keluar untuk menjalankan tugasku. Lalu Umar mengangkat tangan ke langit dan berkata, Maha suci Allah yang tidak mengecewakan sangkaanku ke atas Sa'id bin Amir. Semoga keselamatan, rahmat, keberkatan Allah selalu dilimpahkan kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam, jika kamu tidak mengambil perjalanan hidup, keyakinan, dasar, asas, adab bergaul dan sifat lembutnya daripada mereka, yakni daripada para sahabat, kata Dr. Aid, maka dari siapakah kamu akan mengambilnya? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah dan mereka mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ashabi kan nujum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatku adalah seperti mana bintang-bintang di langit yang di malam hari jika kita tersasar jalan, tersesat, maka di manakah kita nak melihat petunjuk arah? Maka lihatlah di langit, maka ada perjalanannya. Dan begitulah juga jika kita tersasar, jika kita tersalah, jika kita tersilap, jika kita tak tahu di manakah pedoman untuk kita ambil, pedoman yang terbaik adalah pedoman yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabatnya yang mulia, yang diberikan title Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada malam ini insya-Allah ada manfaatnya, insya-Allah. Pembahagian pengasingan tak ada benda yang menarik sangat. Mungkin tuan-tuan akan baca sendiri dan tuan-tuan akan tengok. Ini aliran Dr. Aid. Saya akan sebut awal-awal, ini aliran dia. Nanti mungkin bila tuan-tuan baca, ada beberapa perkara yang macam tak berapa kena dengan aliran. Itu tak penting, tak perlu kita ambil dan sebagainya. Sebab yang kita nak ambil daripada benda ni ialah bentuk-bentuk pedoman dan sebagainya. Apa yang aliran dia yang tak kena dengan kita sampingkan. Dan saya rasa pembacaan ini cukup sekali ini sahaja untuk kisah pelembut bagi hati. Untuk kisah bab yang kedua, iaitu jadilah kamu sebagai orang yang mengasingkan diri ataupun seorang pengembara. Dan kita telah ceritakan tentang kisah orang yang mengasingkan diri, dan juga kita telah kisahkan tentang sifat seorang pengembara yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diambil daripada kisah-kisah para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang akan datang, sebelum kita masuk bab yang ketiga yang menceritakan tentang wahai orang yang merugi, untuk apa kamu habiskan umurmu, insya-Allah saya akan bawa kisah lengkap tentang kisah pembunuhan Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.